Okey, untuk kelas hari ini kita nak tengok tentang sifat kimia siri-siri homolog. Okey, pada kelas yang lepas kita dah cover tentang sifat fizik, iaitu dia punya keterladutan, sifat kokondaksian dan juga dia punya takat lebur dan takat didih. Untuk hari ini kita nak tengok sifat kimia. Sifat kimia bermaksud kita punya siri homolog ni boleh bertindak balas dengan siapa, contohnya. Okey, so untuk hari ini kita nak cover alkana dahulu. Okey, okey, yang seperti kamu tahu, alkana dia ada hanya single bond, okey, ataupun ikatan tunggal. Ini kalau metana. Okey, kalau etana, okey, dia ada ikatan tunggal sahaja. Okey, jadi ikatan tunggal ni kita kena tahu sifat dia. Sifat dia adalah tidak reaktif. Maksudnya untuk kita putuskan ikatan ini, kita memerlukan banyak tenaga. Sebab ikatan ini kita anggap ikatan yang kuat. Okey, ikatan yang agak kuat. Jadi untuk kita putuskan ikatan, kita memerlukan tenaga haba yang banyak. Sebab apa kita nak putuskan ikatan? Okey, sebab untuk suatu bahan nak bertindak balas, maksudnya dia nak berkawan dengan orang lain, dia mesti lepaskan tangan dia dengan kawan sebelah dulu. Baru dia boleh kawan dengan orang lain. Okay, itu maksud dia. Kenapa kita kena putuskan ikatan? Okey, so walaupun walaupun alkana ni mempunyai ikatan tunggal, dan ikatan tunggal ni kuat, tapi alkana tetap boleh mengalami tindak balas juga. Okey, tindak balas yang kita boleh lakukan pada alkana ada dua, iaitu tindak balas pembakaran dan tindak balas penukar gantian. Okey, tindak balas pembakaran ni bermaksud kita tindak balaskan alkena dengan oksigen berlebihan. Okey, maksudnya kita bakar, bila bakar kita supply oksigen berlebihan. Okey, kita tengok contoh. Okey, contoh yang cikgu bagi adalah metana sebab karbon cikgu ada satu. Okey, kalau kamu buat latihan yang cikgu bagi, sepatutnya kamu dah dapat tangkap dah. Ini adalah metana. Okey, metana apabila cikgu tindak balaskan dengan oksigen berlebihan ataupun dalam bahasa senang, kita membuat pembakaran. Okey, maka hasil yang kamu akan dapat ialah karbon dioksida dan juga air. Okey, sama kita akan dapat karbon dioksida dan air. Okey. Jika pembakaran ini lengkap, okey, kita akan dapat CO2 dan H2O. Okey, kalau pembakaran kamu tidak lengkap, okey, kita akan fokus pada kita punya karbon dan oksida saja. Okey, so apabila pembakaran kamu tidak lengkap, oksigen yang kamu dapat hanya satu. Okey, bila hanya satu, kamu akan dapat gas monoksida. Okey, oksida kamu ada satu bahasa dalam kimia kita sebut mono. Okey, jadi karbon monoksida dan juga air. Sekiranya pembakaran kamu masih lagi tidak lengkap, maksudnya lebih tidak lengkap daripada this one, kamu tidak akan dapat oksigen langsung. Okey, instead kamu hanya akan dapat karbon sahaja dan juga air. Okey, gas monoksida adalah gas beracun yang kamu banyak dengar dalam berita. Macam tahun lepas ada 4 orang pelajar yang meninggal dalam kereta disebabkan terhirup gas beracun. Gas itu adalah gas karbon monoksida. Okey, dan juga kalau kamu tengok pada exhaust kereta, kamu akan perhatikan exhaust kereta tu kalau kamu calik sikit, kamu akan dapati tangan kamu ada hitam kan? Hitam tu adalah jelaga ataupun jelaga itu adalah sebenarnya karbon yang terhasil daripada pembakaran petrol yang tidak lengkap. Okey, ataupun kamu boleh tengok pada pelita. Okey, jadi itu adalah produk-produk yang kita akan dapat sekiranya kita membakar gas metana. Okey, ingat ada 3 produk yang kita mungkin akan dapat. Kalau pembakaran kita lengkap, kita akan dapat gas karbon dioksida. Di bermaksud 2. Jika pembakaran kita tidak lengkap, kita akan dapat karbon monoksida, satu sahaja karbon. Sekiranya tidak lagi lengkap,
Okey, kita akan dapat karbon sahaja tanpa oksigen langsung. Okey. Pembakaran ini, okey, kamu jangan salah anggap dia hanya berlaku satu-satu. Okey, sekiranya cikgu bakar gas metana, okey, gas metana ni ketiga-tiga tindak balas ni boleh berlaku serentak. Okey, boleh berlaku serentak. Jadi dalam satu pembakaran tu kita boleh dapat ketiga-tiga produk. Okey. Seterusnya, tindak balas penukar gantian. Okey, senang saja. Kita hanya perlu faham maksud literal. Maksud literal, tukar dan ganti. Okey, sebagai contoh, cikgu bagi lagi contoh cikgu ialah metana juga. Dan cikgu nak tindak balaskan dengan halogen. Okey, tindak balas penukar gantian yang kita akan belajar hanyalah dengan halogen sahaja. Okey, jadi senang kamu nak ingat. So, halogen yang kita boleh guna ada dua lah, Cl2 ataupun Br2. Okay, syarat dia mesti ada sinaran UV. Kalau tidak ada sinaran UV, mungkin tindak balas ini tidak boleh berlaku. Okey, jadi contoh cikgu bagi metana. Okey, ini adalah persamaan kimia cikgu. Tapi cikgu nak tukar persamaan kimia cikgu kepada persamaan kimia juga, tapi metana ni cikgu lukis dalam bentuk formula molekul, bukan formula kimia. Okey, so formula molekul cikgu pun lukis. C ada 4 tangan, okey, bond to H. Okey, kemudian Cl pun cikgu lukis dia punya formula molekul. Cl di berpegang dengan Cl yang lagi satu. Okey, UV. Okey, sekarang kita nak tengok apa itu maksud tukar ganti. Okey, apa maksudnya? H akan keluar, Cl akan masuk. Okey, itu maksud dia, tukar dan ganti. Okey, jadi apa yang kita akan dapat? H ini akan bond to Cl yang tinggal dan Cl ini akan bond ke sini dan kita akan dapat another product like this one. Okey, Cl dah ganti H, H dah ganti Cl. So, produk yang kita akan dapat ialah klorometana dan juga hidroklorik asid. Ataupun kamu nak sebut hidrogen klorida pun boleh. Okey. Macam mana kita nak namakan klorometana? Okey, kita tahu kalau ada satu karbon, nama dia ialah metana. Bila ada satu klorin, kita akan sebut sebagai kloro. Kalau cikgu ganti dekat sini Br, cikgu akan letak bromo. Kalau cikgu letak I, kita akan letak iodo. Okey. Sebelum ni kamu dah belajar klorida kan? Klorida ialah ion. Okey, sekarang ni kita nak belajar satu lagi baru kloro. Okey, so kita tengok peringkat yang kedua. Tindak balas ni boleh berlaku 4 peringkat. Okey, peringkat yang kedua, kita ambil semula produk ni. Okey, iaitu C1, H3 dan Cl kan? Okey, tambahkan lagi dengan Cl lagi, Cl2 lagi. So, kita tukar ganti hidrogen yang lain. Tukar dan ganti. Okey, so kita akan dapat 2 Cl sekarang. Okey, hasil dia masih sama, hasil sampingan dia HCl. Okey, sekarang ni Cl kita dah ada 2, jadi kita akan letak perkataan di di depan. Okey, diklorometana, bermaksud kloro ada 2. Okey, peringkat ketiga pun sama, kita ambil diklorometana, letak di sini, kemudian kita reaktkan dengan klorin lagi sekali. Okey, kemudian H ni kita akan tukar dan ganti lagi sekali. So, kita akan dapat 3 klorin sekarang. Okey, hasil sampingan masih sama. Disebabkan kloro ada 3, jadi kita gantikan di dengan triklorometana. Okey, kemudian peringkat yang keempat. Okey, sama juga kita ambil triklorometana. Reaktkan dengan Cl2. Kemudian hidrogen yang tinggal ni kita gantikan, tukar dan ganti. So, kita akan dapat Cl. Hasil sampingan masih lagi HCl dan nama dia adalah tetra. Tetra tu maksud dia 4. Tri kita gantikan dengan tetra. So, tetraklorometana. Kloro ada 4.
Okey, so itu saja untuk sifat kimia alkana. Nanti cikgu akan bagi video untuk alkena pula. Okey, homework cikgu akan bagi pada grup WhatsApp. Okey, itu saja. Thank you class.